Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 8, haba, unit 8.2, muatan haba tentu. Pertambahan suhu sesuatu bahan bergantung pada jumlah kuantiti haba yang diterima, jisim bahan dan jenis bahan. Muatan haba ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu bahan itu sebanyak 1 darjah Celsius. Unit bagi muatan haba ialah joule per darjah Celsius. Sekarang mari kita lihat satu situasi yang menunjukkan contoh muatan haba. Bayangkan seorang menghirup sup menggunakan sudu. Sekiranya sup itu tertumpah ke atas tangannya, dia hanya merasa sedikit sakit. Bagaimanapun, jika semangkuk sup tertumpah, tangannya akan mengalami kecederaan yang teruk. Jadi, ini menunjukkan suhu sup di dalam sudu dan mangkuk adalah sama, tetapi mangkuk mempunyai haba yang lebih banyak berbanding di dalam sudu. Kesimpulannya, muatan haba di dalam sup dalam mangkuk adalah tinggi berbanding sup di dalam sudu. Iaitu semakin besar jisim sesuatu objek, semakin tinggi muatan habanya. Muatan haba tentu C ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan itu sebanyak 1 darjah Celsius. Unit bagi muatan haba tentu ialah joule per kilogram per darjah Celsius ataupun joule per kilogram per Kelvin. Pengiraan muatan haba tentu boleh menggunakan formula berikut, iaitu C sama dengan Q per M theta. Nilai C merujuk kepada nilai muatan haba tentu, Q pula adalah kuantiti haba yang diperlukan, manakala M merujuk kepada jisim bahan dan theta merupakan perubahan suhu yang terlibat. Mari kita lihat satu contoh situasi yang melibatkan muatan haba tentu. Air adalah pengkonduksi haba yang lemah berbanding aluminium. Jika 1 gram air dan 1 gram blok aluminium dipanaskan secara berasingan, tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 darjah Celsius adalah hampir 5 kali tenaga yang diperlukan untuk menaikkan suhu aluminium sebanyak 1 darjah Celsius. Ini menyebabkan nilai muatan haba tentu air adalah lebih tinggi berbanding aluminium. Jadi, cecair secara umumnya mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi berbanding logam. Selain daripada itu, objek dengan muatan haba tentu yang rendah akan mencapai suhu tertentu dengan cepat apabila dipanaskan dan dalam masa yang sama akan menjadi lebih cepat sejuk kerana haba yang tersimpan di dalamnya adalah sedikit. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh nilai muatan haba tentu bagi beberapa bahan. Contohnya, badan manusia mempunyai nilai muatan haba tentu 3,500 joule per kilogram per darjah Celsius diikuti oleh udara 1,000 joule per kilogram per darjah Celsius, aluminium 900 joule per kilogram per darjah Celsius dan seterusnya kita boleh lihat nilai muatan haba tentu untuk kaca, besi, kuprum, air batu dan juga wap air mempunyai nilai-nilai muatan haba tentu yang berbeza-beza.
Sekarang, mari kita lihat beberapa masalah penghitungan melibatkan muatan haba tentu. Contoh yang pertama, jika muatan haba tentu bagi besi ialah 460 joule per kilogram per darjah Celsius, hitung kuantiti haba yang dibebaskan apabila seketul besi berjisim 50 gram disejukkan daripada 90 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius. Jadi dengan menggunakan rumus C sama dengan Q per M titar dengan menggantikan nilai C iaitu 460 dan nilai jisim iaitu M 0.05 kilogram di mana kita perlu tukarkan unit gram kepada kilogram dan dengan mengira nilai perubahan suhu kita boleh tentukan nilai kuantiti haba ialah 1380 joule. Contoh yang kedua pula, sebuah blok kuprum yang mempunyai jisim 5 kilogram, jadi nilai M ialah 5, disejukkan dari 100 darjah Celsius kepada suhu bilik 27 darjah Celsius. Berapakah haba yang dibebaskan oleh blok kuprum tersebut? Diberi nilai C iaitu muatan haba tentu ialah 380. Jadi dengan menggantikan nilai C 380, nilai jisim N 5 kilogram dan menentukan nilai perubahan suhu, kita boleh tentukan nilai haba yang dibebaskan iaitu 138,7,000 joule. Contoh yang ketiga pula, tentukan muatan haba tentu satu cecair jika tenaga haba yang dibekalkan untuk memanaskan 2 kilogram. Jadi nilai 2 kilogram merupakan nilai M. Cecair tersebut dari 25 darjah Celsius kepada 100 darjah Celsius ialah 630 kilo joule. Jadi dengan menggantikan nilai Q 630,000, jadi kita perlu tukarkan unit kilojoule kepada joule dulu ya. Dan dengan membahagikan nilai M dan perubahan suhu, kita boleh tentukan nilai muatan haba tentu ialah 4,200 joule per kilogram per darjah Celsius. Mari kita lihat aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan dan fenomena semula jadi pula. Contohnya, pemegang diperbuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu besar seperti plastik supaya ianya boleh menyerap kuantiti haba yang banyak dan kenaikan suhu adalah rendah. Jadi ini menyebabkan pemegang tidak mudah panas dan boleh dipegang dengan selamat. Manakala badan dan tapak pula diperbuat daripada bahan yang mempunyai haba tentu rendah seperti logam supaya mudah dipanaskan dan disejukkan serta tidak mudah melebur. Air bertindak sebagai ejen penyejuk dalam enjin kereta untuk mengelakkan peningkatan suhu yang tinggi. Muatan haba tentu air yang tinggi membolehkannya ianya menyerap kuantiti haba yang tinggi daripada silinder enjin tanpa mendidihkan air. Seterusnya, bayu darat yang berlaku pada waktu malam apabila darat menyejuk lebih cepat berbanding laut kerana muatan haba tentu darat adalah lebih rendah berbanding laut. Seterusnya, bayu laut berlaku pada waktu siang apabila matahari memanaskan permukaan darat dengan lebih cepat berbanding dengan permukaan laut kerana muatan haba tentu darat adalah lebih rendah berbanding muatan haba tentu laut. Penerapan teknologi hijau boleh digunakan dalam konsep muatan haba tentu untuk menyelesaikan masalah dalam sektor binaan. Contohnya, pemilihan bahan binaan untuk membuat bangunan pintar dengan indikator daripada aspek sistem pengurusan tenaga bangunan boleh digunakan. Berikut ialah beberapa contoh bangunan hijau
yang dikatakan sebagai bangunan pintar. Seterusnya, mari kita lihat ciri-ciri bangunan hijau. Yang pertama, panel fotovoltaik dipasang mengikut saiz bangunan. Yang kedua, ianya mempunyai ciri air aliran rendah untuk mengurangkan penggunaan air panas. Yang ketiga, ianya mempunyai tingkap dan pintu berkecekapan tinggi untuk mengurangkan kehilangan haba, meningkatkan pencahayaan siang hari dan pemanasan solar secara pasif. Yang keempat, ianya mempunyai kedap udara yang luar biasa untuk mengurangkan kehilangan sumber haba yang banyak. Seterusnya, ianya juga dipasang dengan peralatan berlabel Energy Star untuk menjimatkan kos dan juga tenaga. Pengudaraan pemulihan haba untuk mengedarkan udara segar ke seluruh rumah. Seterusnya, ianya juga menggunakan pemanas air pam haba yang menggunakan pemanasan air yang cekap. Dan ianya juga terdiri daripada pam haba dengan pemanasan dan penyejukan elektrik yang cekap. Rumah bangunan hijau juga mengoptimumkan penggunaan tenaga di seluruh rumah dengan pengurusan tenaga. Ianya juga dipasang dengan penebat berganda untuk mengurangkan pemanasan dan penyejukan. Dan akhir sekali, pencahayaan yang cekap. Seperti ianya dipasang dengan lampu LED atau CFL untuk pencahayaan tenaga rendah dan berkualiti tinggi. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan unit 8.2 muatan haba tentu bab 8 haba. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.